Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Okey, sekarang ni kita berpindah kepada bahagian yang kedua daripada jamak, iaitu jamak takhir. Okey, secara umumnya ataupun kesimpulannya, jamak takhir ini adalah menghimpunkan waktu yang pertama ke dalam waktu yang kedua. Contohnya, solat zuhur dihimpunkan di dalam. Contohnya, solat zuhur dihimpunkan ataupun dibawa ke dalam waktu asar. Itu dinamakan dengan jamak takhir. Solat maghrib dibawa ke dalam waktu isyak. Itu dinamakan dengan jamak takhir. Okey. Sebelum kita laksanakan jamak takhir ini, kita kena tahu syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya? Syaratnya ada dua, niat dan sentiasa di dalam keadaan uzur. Apa itu niat? Niat itu adalah lintasan dalam hati untuk kita laksanakan solat jamak takhir. Bagaimana kita nak laksanakan niat tersebut? Nak laksanakan niat tersebut mestilah ketika mana sebelum habis waktu yang pertama. Katalah kita nak jamak takhir zuhur ke dalam asar. Sebelum habis waktu yang pertama, sebelum habis waktu zuhur tu, katalah, Ya Allah, aku nak bawa zuhur ini ke dalam waktu asar. Okey. Waktu zuhur tu panjang kan? Okey. Sebelum habis waktu zuhur tu, kata aku nak himpunkan ke dalam waktu asar. Okey, itu dah dinamakan jamak takhir. Okey. Ataupun kita nak himpunkan maghrib dalam waktu isyak. Ya Allah, ketika mana dalam waktu maghrib ni, aku nak himpunkan maghrib ni ke dalam isyak. Okey, itu dinamakan dengan jamak takhir. Okey. Yang kedua, sentiasa di dalam keadaan uzur. Okey. Apa yang dikatakan dengan sentiasa dalam keadaan uzur? Macam yang di dalam jamak takdim pun ada sentiasa di dalam keadaan uzur, iaitu sentiasa ataupun ketika ataupun masih berada dalam permusafiran. Okay. Sebelum katalah kita nak musafir daripada Kelang ke Johor Bahru. Okay. Kelang ke JB. Okay. Sebelum sampai ke JB ini dinamakan dalam keadaan uzur. Bila dah sampai JB, kita tidak boleh laksanakan jamak sebab JB itu adalah tujuan, Kelang itu adalah permulaan tujuan. Okay. Mana permulaan tujuan dan tujuan ini tidak boleh laksanakan jamak. Mestilah, maksudnya kena keluar daripada Kelang dulu. Contohnya di Shah Alam. Okey. Shah Alam, Shah Alam, KL, kita dah boleh laksanakan jamak sebelum sampai ke JB. Bila dah sampai ke JB, iaitu tujuan asalnya, tak boleh laksanakan solat jamak takhir. Nampak? Okey. Antara masalah-masalah yang timbul, kita boleh secara ringkasnya masalah yang timbul di dalam solat jamak takhir. Ustaz, boleh tak kita laksanakan solat jamak takhir ni ketika mana? Okay. Contoh kita nak laksanakan solat jamak, zuhur dihimpunkan di dalam waktu asar. Okay. Lepas laksanakan solat zuhur tu, katalah Ustaz, laksanakan juz yang pertama solat zuhur itu, laksanakan solat zuhur, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu kita pergi makan, kita pergi minum, kita pergi main bola dan sebagainya, membuat aktiviti-aktiviti yang luar daripada solat. Lepas tu dah habis buat aktiviti tersebut, kita sambung buat solat asar. Jawapannya boleh, sebab di dalam syarat jamak takhir ni tidak ada al-muwalah, iaitu berturut-turut. Berbeza dengan jamak takdim. Jamak takdim kita kena al-muwalah berturut-turut. Okey, itu soalan atau masalah yang pertama. Okey. Lepas tu masalah yang kedua. Ustaz, kita nak laksanakan jamak takdim ni, nak laksanakan solat zuhur dulu atau asar. Okey. Berbeza, jamak takhir berbeza dengan jamak takdim. Jamak takhir kita boleh laksanakan, contoh kita nak bawa zuhur ke dalam asar, kita boleh laksanakan zuhur dulu pun boleh, asar dulu pun boleh.
Tetapi yang afdalnya kita laksanakan zuhur dulu, baru asar. Namun tak menjadi satu kesalahan, tidak menjadi satu dosa, tidak menjadi satu perkara yang membatalkan solat jamak kalau kita laksanakan asar dahulu. Sebab ini adalah jamak takhir. Berbeza dengan jamak takdim. Zuhur, asar nak dibawa kepada zuhur. Kita kena laksanakan zuhur dulu baru asar. Wajib kita kena laksanakan zuhur dulu baru asar. Jadi kan itu jamak takdim. Tapi jamak takhir tak boleh. Jamak takhir boleh mana-mana kita pilih. Nak laksanakan zuhur dulu ataupun asar dulu pun boleh. Tapi yang afdalnya adalah zuhur dahulu. Okey. Seterusnya permasalahan di dalam jamak takhir ini. Permasalahan di dalam jamak takhir. Katalah seseorang itu al-mualah. Katalah seseorang itu tadi itu masalah zuhur dahulu ataupun asar dahulu itu dinamakan tertib. Di dalam jamak takdim ada tertib, tapi di dalam jamak takhir tiada tertib. Di dalam jamak takdim ada al-muwalah, ada berturut-turut, dan di dalam jamak takhir tiada berturut-turut. Okey. Secara kesimpulannya keseluruhannya, jamak takdim dan jamak takhir ini apa permasalahan yang sering kali timbul? Okey. Antara masalah-masalahnya adalah 3 hari. 3 hari. Dan seterusnya masalah berkenaan dengan iaitu mukim ataupun balad. Okey. Secara kesimpulannya, apabila seseorang itu nak musafir, katalah nak musafir daripada Kelang ke Johor Bahru. Ustaz, asyik Kelang ke Johor Bahru je? Okeylah, katalah Kelang ke Kedah. Antara nak musafir antara Kelang ke Kedah. Okey. Seandainya seseorang itu berniat, okey, aku nak musafir aku nak pergi ke Kedah selama 4 hari. Boleh tak jamak? Maknanya dia nak tinggal di Kedah selama 4 hari. Boleh tak jamak? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab dia dah niat 4 hari. Dia dah niat 4 hari nak tinggal di Kedah. Maka tak boleh jamak. Bila dah sampai di Kedah tu tak boleh jamak. Berbeza orang niat nak pergi ke Kedah 3 hari. Nak pergi ke Kedah 3 hari, dia boleh jamak. 4 hari dan ke atas tak boleh jamak. Kalau dia katalah nak tinggal 4 hari sampailah 80 tahun, itu tak boleh jamak. Bawah daripada 4 hari iaitu 1, 2, 3 hari, itu boleh jamak. Tapi kalau dia dah niat nak tinggal di dalam suatu tempat yang jauh tersebut, lebih daripada 3 hari iaitu 4 hari, 5, 6, 7 sampai ke 80 tahun lah katakanlah. Itu tak boleh jamak. Okey. Okey. Itu masalah yang pertama secara umum antara jamak takdim dan jamak takhir. Okey. Mukim dan balad. Macam ana sebutkan tadi, mukim dan balad. Okey. Tujuan musafir dua marhalah. 2 marhalah dan ke atas. 2 marhalah dan ke atas. Itu boleh kita jamak. Okey. Tetapi apabila kita keluar daripada tempat tinggal kita, katalah kita tinggal di Kelang. Kita tinggal di Kelang. Kita tak boleh jamak selagi mana kita berada di Kelang ataupun berada di rumah kita. Kita kena keluar daripada daerah Kelang. Contoh kita keluar dah sampai daerah Shah Alam, nak menuju ke Johor Bahru yang lebih daripada 2 marhalah, maka dah sampai daerah Shah Alam tu barulah kita boleh jamak. Okey. Itu masalah mukim dan 3 hari. Seterusnya kita boleh masuk sedikit tentang masalah qasar. Ustaz, boleh tak kita laksanakan qasar ketika jamak? Okey. Qasar ni tuan-tuan dan puan-puan, nak laksanakan qasar, contohnya mestilah dalam keadaan musafir itu lebih daripada 2 marhalah. Orang nak laksanakan qasar boleh, tak nak laksanakan qasar boleh, nak dihimpunkan dengan jamak boleh, tak nak dihimpunkan dengan jamak boleh. Jadi itu adalah terpulang kepada individu
masing-masing itu adalah rukhsah yang Allah Ta'ala beri. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sekadar seberingkas berkenaan dengan solat jamak takdim, solat jamak takhir, dan masuk sedikit berkenaan dengan qasar, iaitu memendekkan solat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Itu dan permasalahan-masalah yang timbul dalam jamak takdim dan jamak takhir. Jadi itu secara ringkas yang boleh ana kongsikan bersama dengan antum semua. Jadi moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian ini, dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri anda sendiri. Dan anda mengharapkan apa yang kita dapat pada kali ini dapat dimanfaatkan, kita sebarkan kepada orang ramai supaya kita semua terlepas daripada ketidaktahuan berkenaan dengan solat jamak, takdim dan takhir, dan dimasukkan sikit dengan solat Quran dengan qasar. Okey, setakat ini dahulu. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.